Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita masuk kepada satu tajuk baru iaitu haba. Okey, cikgu rasa dah ramai yang biasa sebut ataupun biasa dengar perkataan haba ni. Apakah yang dimaksudkan dengan haba? Jadi, apa yang kita nak tahu tentang haba hari ini ialah yang pertama menyatakan maksud haba, apa yang dikatakan dengan haba. Yang kedua, menyatakan maksud suhu. Jadi kat sini jelas, suhu dan haba tu adalah dua benda yang berlainan. Okey. Dan yang ketiga, menyukat takat didih air dengan unit piawai dan teknik yang betul. Okey, air yang kita panaskan apabila telah mendidih tu, berapakah suhunya dan bagaimanakah cara untuk kita mengukur suhunya. Okey. Yang keempat, menyukat takat beku air dengan unit piawai dan teknik yang betul. Tadi takat air didih, kita tahu air didih air panas. Sekarang takat beku air yang telah menjadi ais tu pula berapa suhunya. Okey. Dan yang kelima, mengiktilak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Mengiktilak ni maksudnya kita membuat satu kesimpulan yang menyatakan bahawa apabila bahan menerima haba, ia akan menjadi panas, dan apabila ia kehilangan haba, dia akan menjadi sejuk. Okey. Jadi rasanya yang kelima ni ramailah yang dah tahu kan. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita pergi kepada tajuk kita, bukan tajuk, objektif kita yang pertama. Okey, menyatakan maksud haba. Okey, apa dikatakan dengan haba? Haba merupakan satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okey, maksudnya bila ada dua kawasan yang berlainan suhu, maksudnya haba itu akan dipindahkan dari kawasan yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Tenaga itu akan dipindahkan daripada kawasan yang bersuhu tinggi di mana habanya lebih banyak di situ, dia akan dipindahkan ke satu tempat lain yang di mana suhunya lebih rendah. Okey, jadi kita tengok dua video ni untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pemindahan haba. Baik, kita tengok contoh yang ini. Kat sini ni ada sudu. Kemudian sudu ni diletakkan lilin. Lilin, lilin cair. Kemudian kita letakkan kelip kertas kat lilin tu sampailah dia boleh melekat lah pada sudu tu secara berdiri macam tu. Jadi kat sini ni ada lilin ni antara sudu dengan kelip kertas ni. Kemudian apa yang dia buat ialah dia akan hidupkan api lah pada pelita ni lah. Hidupkan api macam tu. Kemudian dia panaskan ujung sudu tu. Apabila dipanaskan, setelah beberapa ketika, dia dapati kelip kertas tu jatuh. Nampak tak? Kenapa kelip kertas tu jatuh? Kerana lilin yang dekat sudu ni telah cair kan. Kita tengok lagi. Kemudian kelip kertas yang kedua, diikuti oleh kelip kertas yang ketiga. Tak lama lagi jatuh lah tu. Kemudian hinggalah yang terakhir. Jadi persoalannya, kenapa kelip kertas tu jatuh? Kerana lilin tu cair. Kenapa lilin tu cair? Kerana lilin tu panas lah kan. Bila panas kan lilin akan cair. Kenapa kat situ dia boleh panas, sedangkan yang kita panaskan di hujung sini? Jadi itu menunjukkan bahawa haba daripada ujung besi telah pun berpindah di sepanjang pemegang sudu ni lah, di sepanjang besi ni. Haba tu telah berpindah, cuma kita je tak nampak. Tapi kita boleh nampak dia dengan yang ini. Kita tunjukkan yang ini. Tadi cikgu kata haba kita tak boleh nampak kan? Tetapi sebenarnya dengan bantuan alat kita boleh nampak. Kita nampak tak kereta ni? Ini kereta Formula 1. Kita nampak kereta je, kita tak nampak pun haba. Haba manalah kita boleh nampak. Contoh stereka yang panas, kita mana tahu tiba-tiba kita terpegang baru kita rasa panas. Mata kita tak nampak. Tapi kita boleh nampak haba pada kereta Formula 1 ni dengan bantuan yang kita panggil sebagai thermal camera. Kita tengok sekarang. Nampak? Melalui pandangan thermal camera, kamera khas untuk melihat suhu. Nampak tak ni warna merah ni, warna cerah ni kat track ni. Sebenarnya ini track ni
suhunya tinggi ni. Okey. Dan nampak tak dekat tayar ni lagi cerah. Ini bermaksud tayar ni mempunyai haba yang tinggi sebab dia bergeser dengan jalan raya. Kereta tu sangat laju. Okey. Kita tengok lagi. Kat sini lagi jelas nampak. Nampak tak? Di bahagian enjin ni lebih panas. Nampak? Ini udara yang keluar daripada depan ni disedut ke belakang. Haba tu keluar dibebaskan daripada kereta ni. Nampak tak? Okey, dia lagi panas. Okey. Kemudian dekat sini, kat brake ni, dia bergesel sampai kat selikuh dia akan tekan brake. Brake tu sangatlah panas. Mati kita tak nampak. Tapi kadang-kadang kita boleh nampak ni, gelung-gelung warna merah ni bila kita nampak kereta Formula 1 tu sedang sampai ke selikuh bila dia tekan brake. Okey. Tapi kat tayar kita tak nampak kan. Okey, sekarang kita dah boleh nampak dengan bantuan thermal camera. Kita tengok lagi. Sekarang dia buat drift. Nampak? Nampak tak haba yang terhasil. Jadi dengan bantuan thermal camera tu, kita boleh tengok macam mana haba itu bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, kat sini ni yang biru ni sebenarnya air, air yang telah dimasukkan ke dalam bekas. Kat sini adalah pemanas. Okey. Kita letakkan satu pemanas. Okey, macam dalam kita punya cerit tu kan ada besi pemanas. Kat situ punca haba kita. Okey, sekarang bila kita hidupkan pemanas tu, nampak tak haba dia nampak sedang bergerak ke bahagian air yang lain. Okey, ini gunakan thermal camera tadi itulah. Okey, nampak tak tu? Dia lajukan gambar tu. Jadi lama kelamaan daripada biru tadi tu sejuk, sekarang dah jadi kuning, dah lebih panas. Okay, nampak tak tu haba sedang bergerak tu. Okey, dan tak lama lagi kesemuanya akan menjadi merah lah kalau kita tunggu. Nampak? Sekarang semua dah jadi kuning kan. Okey, tu maksudnya haba tu sedang bergerak daripada sumber dia ke kawasan yang lain. Baik, yang kedua menyatakan maksud suhu. Okey, tadi haba, sekarang ni apa pula maksud suhu? Suhu merupakan darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Baik, kita tengok yang ini. Okey, yang ini kita tahu ini adalah salah satu alat untuk mengukur suhu yang biasa kita gunakan pada hari ini. Okey, katakanlah badan kita panas. Okey, jadi dengan menggunakan alat ini dia tunjuk bahawa contohnya suhu yang kita perolehi adalah 40 darjah Celsius. Maksudnya badan kita tu memang betul-betul panas lah, ataupun objek lain betul-betul panas. Dan mungkin dekat skrin ni akan bertukar warna merah lah. Jadi dia menunjukkan nombor kat situ, berapa panasnya badan kita pada ketika itu. Okay? Kalau badan kita tu kurang panas ataupun suhunya biasa saja, normal, kat situ dia tunjuk 36.1. Okey, tu suhu dia. Okey, jadi nombor ini menunjukkan berapa tinggi panas atau sejuknya sesuatu bahan. Sebab kalau kita gunakan tangan, kita rasa hangat kan, daya awak ni hangat. Tapi ada orang tangan dia tak berapa sensitif sangat, dah kasar. Jadi kalau panas pun dia tak berapa rasa sangat. Jadi kat situ orang berbeza akan merasakan kepanasan tu berbeza. Tapi dengan ada alat ni, kita tak boleh nak tipu-tipu lah. Okay? Kalau awak rasa badan saya panas lah cikgu cek. Okay? Rupanya tak panas pun. Jadi macam mana cikgu nak tahu panas ke tidak? Kita berpandukan kepada angka lah, nombor. Sama juga macam benda-benda lain. Ular tu panjang lah cikgu kan. Cikgu kata ular ni manalah panjang, pendek aja kan. Jadi macam mana nak tahu panjang ke pendek? Kita gunakan pembaris. Sebab kat pembaris tu ada nombor. Okey. Jadi awak ukur dapat 5 meter, cikgu pun ukur dapat 5 meter. Jadi macam tu lah. Sama juga kita menaiki kenderaan. Orang tu laju lah bawa kenderaan, tapi kita nampak macam macamlah tak laju sangat. Jadi dengan adanya meter pada kenderaan tu, dia akan tunjukkan berapa sebenarnya kelajuan kenderaan kan. Jadi kat situlah gunanya suhu. Suhu ni menunjukkan berapa panas sesuatu objek tu. Jadi dah tentu kita perlukan alat untuk mengukurnya kan. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan suhu. Okey. Okey, kita pergi kepada objektif kita yang ketiga.
iaitu menyukat takat didih air dengan unit piawai dan teknik yang betul. Dan yang keempat, menyukat takat beku air dengan unit piawai dan teknik yang betul. Jadi sebelum kita nak mengukur, kita kena tahu alat apa yang kita nak gunakan. Okey, apa alat dia? Alatnya ialah, kita panggil dia sebagai termometer. Meter ni dah biasa awak sebut. Kita tambah lagi perkataan lain di belakangnya, iaitu termo. Termo ni berkaitan dengan haba ataupun suhu lah. Okey, termos. Termos tu maksudnya berkaitan dengan air panas kan. Jadi bila kata termo tu maksudnya berkaitan dengan haba lah kat situ, termometer. Jadi ini adalah termometer yang akan kita gunakan di makmal. Ada dua jenis di makmal ataupun di bilik. Yang biasa kita tembak kat dahi tu, itu yang dah moden. Tapi untuk kita kat sekolah rendah, kita belajar yang ini, yang tak berapa nak moden ni. Sebab kat sini dia ada prinsip sains dia yang kita boleh belajar, yang kita boleh tahu kenapa suhu ni kita boleh ukur dengan menggunakan alat ni. Okey. Jadi termometer ni dia terbagi kepada dua jenis. Okey, satu termometer bilik, yang satu termometer makmal. Termometer bilik ni dia punya suhu dia kalau kita tengok kat sini dia sampai 50 je kan. Tapi kalau dekat makmal dia boleh sampai lebih dari 50 sampai 100. Suhu sejuk dia pun dia, kalau termometer bilik dia sampai, tak adalah sampai bawah sangat. Tapi kalau termometer makmal dia boleh ukur dalam julat yang lagi banyak. Okey, jadi biasanya kalau termometer bilik ni kita akan gantungkan dia lah dekat dinding, menunjukkan kita berapa suhu dekat bilik kita masa tu. Okey. Okey. Tapi sekarang ni dah ada yang moden sikit, dia dah guna apa? Pakai nombor kan. Okey. Tapi kalau kita lagi bagus, kita belajar, kita tengok dekat sini, kita baca ni, itu lagi senang untuk kita cepat faham. Okey. Jadi kedua-dua termometer ni, okey, termometer bilik dan termometer makmal ni, dia menggunakan bahan tertentu dalam dia. Kalau termometer makmal pula, kita boleh bagikan dia lagi kepada dua jenis, iaitu yang di dalamnya mengandungi cecair alkohol ataupun cecair merkuri. Nanti cikgu terangkan apakah dia cecair ni, apa macam mana dia berfungsi. Okey. Jadi dalam termometer bilik ni pun dia ada cecair. Jadi ini ada, dia sebenarnya macam kaca. Dalam kaca ni dia ada satu salur panjang daripada bawah ke atas, salur tegak. Dalam salur tu lah tersimpannya cecair ni. Okey. Jadi suhu akan dikesan pada bahagian yang bulat ni, bawah ni. Okey. Kalau panas ke sejuk ke, bahagian yang bawah ni akan kesan suhu tu. Sama juga dengan termometer makmal. Bahagian yang bawah ni akan mengesan suhu dia. Kita panggil sebagai berbuli kaca. Okey, jadi dalam termometer makmal pun dia ada satu salur panjang, halus saja macam rambut kita tu, besar sikit je. Okey, macam jarum lah, lebih kurang besar dia punya salur dia tu. Dan di dalamnya diisi dengan cecair merkuri. Merkuri ni adalah satu jenis bahan, dia sebenarnya logam. Tapi logam dalam suhu biasa macam dekat bilik kita ni, dia akan jadi pepejal, keras kan. Tetapi merkuri ni dia special. Dia logam tapi dalam suhu biasa ni dia wujud dalam bentuk cecair. Kita tak payah leburkan dia pun. Jadi magic ya. Tu namanya merkuri. Tetapi ada juga selain merkuri, orang gunakan alkohol. Alkohol ni kita tahulah, dekat hand sanitizer kita guna alkohol kan. Di mana dia adalah satu bahan yang sangat sensitif kepada suhu. Kalau suhu tu panas, cepat je dia mengembang. Okey, tahu tak mengembang? Okey. Macam air bila kita panaskan, bila dia dah cukup panas, kita nampak paras dia meningkat. Maksudnya air tu dia mengembang, dia tak bertambah. Airnya segitu juga. Tapi bila kita matikan api, nanti paras tu turun, dia mengecut balik. Itu sebenarnya merkuri dia lagi cepat mengembang. Okey. Jadi ini alat dia. Jadi ada dua, termometer bilik dan juga termometer makmal. Okey, apa unit yang kita gunakan untuk mengukur suhu ni? Okey, unit yang kita gunakan ialah darjah Celsius. Kata darjah yang ada bulat kecil ni kita sebut sebagai darjah, singkatan bagi darjah. C itu ialah Celsius. Kalau kita tengok kat sini, ini darjah Celsius. Ataupun kita guna darjah Fahrenheit. Tapi ni jarang sangat kita guna. Yang biasa kita guna darjah Celsius. Okey. Kat sini pun dia ada dia punya unit dia. Okey. Jadi yang ini adalah
suhu dia lah 10 sifar 10. Ini kalau ke atas ni maksudnya sini ke atas ni dia suhunya semakin tinggi. Kalau semakin ke bawah suhunya semakin rendah. Okey. Jadi kita akan tengok video macam mana cara kita gunakan termometer ni nanti. Okey. Baik, seterusnya ini cecair tadi yang cikgu sebut tadi. Okey. Jadi apabila suhu bahan meningkat, arah cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Baik, dekat tadi cikgu cerita dekat dalam termometer ni dia ada salur kan, dan salur tu diisi dengan cecair. Jadi sampailah ke bahagian bawah termometer ni. Jadi bila kita rendamkan pada air panas, jadi dia akan menerima haba, okey, daripada cecair air yang dalam bikar ni. Jadi dia akan mengembang. Bila dia menerima haba, dia akan mengembang. Dan bila mengembang, satu-satunya jalan untuk dia mengembang ialah dia akan parasnya akan meningkat dalam salur ni. Jadi kita akan dapati paras tu akan jadi lebih tinggi. Okey, jadi kat mana paras dia tu berhenti, kat situ adalah dia punya nombor-nombor ataupun skala-skala dia, scale-scale ni. Kat situ menunjukkan berapakah suhu air pada ketika itu. Boleh macam tu. Jadi kalau kita sejukkan pula, okey, bahan ini akan kehilangan haba. Dan bila kehilangan haba, dia akan mengecut. Bila mengecut, paras dia akan menurun. Okey. Jadi kat situ dia akan tunjukkan kat mana paras dia turun tu sampai mana, kat situlah suhu air yang diukur pada ketika itu. Jadi sebab tu orang gunakan alkohol, sebab dia sangat cepat mengembang, ataupun merkuri tadi. Cuma kelemahan alkohol ni dia akan melekat pada salur tu, tetapi merkuri tidak. Nanti kita tengok apa beza alkohol dengan merkuri. Baik, macam mana caranya kita nak mengukur? Sekarang kita nak ukur dia. Yang pertama, katalah kita nak ukur air. Dia sebenarnya bukan ukur air, benda lain pun kita boleh ukur. Yang pertama, kalau kita nak ukur air, kita kena letakkan bikar yang berisi air yang kita nak ukur suhunya di tempat yang rata macam ni. Okey. Kemudian sebab kalau letak tempat yang sengit, nanti dia menggelongsor, tumpah pula kan. Lepas tu kita pegang bahagian atas termometer. Yang bawah ni kita jangan pegang. Ini adalah untuk alat pengesan, bahagian yang mengesan dia. Jadi kita pegang atas, pegang secara menegak. Okey. Kemudian masukkan termometer ke dalam bikar, ke dalam air itulah. Pastikan berbuli termometer terendam. Berbuli ni terendam kat dalam, betul-betul kat tengah, dan tak menyentuh dasar ataupun tepi. Sebab yang kita nak ukur adalah suhu air. Jadi dekat air lah yang kita nak dia terendam. Okey. Nah, kalau dia letak menyentuh kat tepi, jadi kita ukur suhu bikar ni lah pula. Okey. Kemudian paras tu akan bergerak. Okey, sama ada meningkat ataupun menurun. Jadi kita kena tunggu sampai parasnya berhenti. Setelah paras cecair dan termometer menjadi tetap, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus. Meniskus ni maksudnya paras ni. Nanti cikgu terangkan lagi. Okey. Untuk mengambil bacaan. Jadi kita tak boleh tengok dia dari atas ataupun kita tengok dari bawah. Mesti paras tu sama dengan mata kita. Kalau paras tu rendah, kita kena rendahkan badan kita lah. Kita tak boleh tengok dari atas. Nanti jadi silap untuk masa kita baca tu. Baik, ini yang cikgu sebutkan tadi, bagaimana kedudukan mata kita yang sepatutnya bila kita mengambil bacaan suhu untuk langkah yang keempat tadi. Okey, ini yang kita gunakan adalah cecair alkohol, termometer makmal bercecair alkohol. Okey, cikgu sebut tadi, kalau kita gunakan cecair alkohol, dia akan melekat pada dinding saluran pada termometer tu, saluran belah dalam dia. Okey, jadi bila dia melekat, okey, kita ada tempat yang dia melekat tu, kita nampak tak paras airnya macam tinggi sikit, bukan air, alkoholnya di tengah-tengah tu. Kita dapati paras tu lebih rendah sikit berbanding yang di sebelah tepi. Jadi yang pada paras rendah tu, bacaan kat situ yang kita kena ikut, tempat paras yang rendah. Okey. Jadi untuk mengambil bacaan tersebut, mata kita tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dia mestilah pada
kedudukan selari ataupun betul-betul parasnya sama dengan aras alkohol tadi tu. Jadi kalau ke atas meja, kan kepala kita lebih tinggi dari meja kan. Jadi kita kena rendahkan badan kita lah, kita kena melutut ataupun sebagainya supaya kita boleh melihat pada paras yang betul. Okey. Yang kedua, kalau kita gunakan termometer merkuri. Merkuri ni dia macam kalau dia jatuh atas satu permukaan, dia macam ibarat air jatuh atas daun keladi. Dia tidak akan melekat pada daun tersebut, tetapi dia akan melekat sesama dia. Kalau air dengan air lah. Okay? Jadi merkuri pun sama. Kalau dia jatuh atas meja, dia akan melekat sesama dia, tetapi dia tidak akan melekat pada meja. Tapi sangat bahayalah kalau jatuh pada ke atas meja. Kita kena panggil bomba kalau dia jatuh atas meja. Tapi tu cerita kalau dia pecah lah. Kalau dia tak pecah, dia akan berada dalam salo ni. Jadi bila dia melekat sesama dia, dia tak akan melekat pada dinding. Jadi kat situ paras yang tengah ni pula dia lebih tinggi daripada paras yang di sebelah dinding dia. Nampak tak? Jadi kat situlah parasnya kita kena ambil. Tapi sama juga macam termometer alkohol tadi, di mana paras mata kita mestilah sama dengan paras meniskus merkuri tu. Okay, meniskus tu maksudnya tempat di mana kita kena ambil bacaan tu. Okey. Okey, jadi itu adalah teknik untuk kita mengambil bacaan pada termometer. Jadi kita tengok video ni macam mana cara kita mengambil bacaan dia untuk air yang sejuk ataupun ais dan juga air yang panas. Baik, ini adalah termometer yang kita nak gunakan untuk menyukat suhu ais tu. Okey, kalau kita perasan dekat sini, ini adalah termometer merkuri. Nampak tak dekat tengah-tengah ni macam ada satu salo. Okey. Halus saja salo ni. Ini adalah salo tiup yang terdapat dalam termometer ni. Dia ada salo ruang kosong dan merkuri akan berada di dalam ni. Jadi sekarang kita tak nampak merkuri dia. Okey, merkuri tu mungkin nampak arasnya dia berada di bawah. Okey. Okey, ni dia punya suhu dia lah. Okey, sekarang ni ini adalah air sejuk dan juga ais. Okey. Dan kita masukkan termometer tu yang berbuli tadi tu ke dalam ais, tapi tidaklah sampai mencecah di bawah dasar dia. Kemudian kita tengok, nampak tak paras merkuri tu telah turun. Kita lajukanlah gambar ni supaya nampak dia cepat turun. Sampai kat situ dia berhenti. Jadi maksudnya suhu ais adalah 0 darjah Celsius. Ini ais yang biasa lah, yang kita tak campur apa-apa. Jadi ais yang dekat rumah kita tu, kalau air batu tu, itulah dia suhu dia 0 darjah Celsius. Sebenarnya ada lagi sejuk lagi bawah daripada tu. Cuma kita tak dapat nak ukur dia. Tapi itu bukan dalam peti ais lah, tu di tempat lain. Kita nak ukur suhu air panas ni. Kita masukkan termometer ke dalam air panas ni. Nampak tak? Kita letakkan sampai dia terendam, berbuli ni terendam sepenuhnya, tetapi taklah sampai ke bawah dasar bikar tu. Kemudian kita nampak paras merkuri tu dia akan naik, tapi taklah selaju ni. Ni gambar ni dia lajukan. Kalau air tu mendidih, sebenarnya suhu dia akan sampai 100, tapi air ni mungkin dah sejuk sedikit daripada mendidih. Tahu kan air mendidih dia menggelegak tu. Tu kalau kita terus ambil bacaan dia, paras merkuri ni dia akan sampai 100. Tapi ni dia mungkin dia dah sejuk sikit. Dia sampai 80 sahaja. Tapi yang cikgu nak tunjuk sekarang ialah dia punya teknik kita mengambil bacaan tu. Sampai dia dah berhenti baru kita ambil bacaan dia. Tapi cikgu sebut sekali lagi, suhu air yang telah mendidih adalah 100. Tapi yang ditunjuk kat sini 80 sajalah. Yang kelima ialah mengitelak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Dalam buku teks kita dia ceritakan benda ni. Ais ni di tempat yang sejuk, kita akan rasa dia sejuk lah. Tapi bila kita keluarkan dia daripada peti sejuk contohnya, dia akan menerima haba.
daripada luar. Memanglah kita dekat dalam dapur kita tu kita tak rasa panas pun. Tetapi kalau nak bandingkan suhu antara dalam peti ais dengan di luar peti ais, suhu di luar peti ais dia lebih tinggi berbanding yang di dalam peti ais. Jadi bila kita keluarkan ais daripada peti ais, dia akan menerima haba dari luar. Walaupun haba tu kita tak rasa, tapi haba tu ada. Kan tadi awal kita dah kata haba akan bergerak dari kawasan yang bersuhu tinggi kepada suhu rendah. Jadi suhu keliling ais lebih tinggi berbanding ais tu sendiri bila kita keluarkan dia daripada peti ais. Jadi bila setelah 40 minit contohnya, ais yang tadi sejuk tadi, dia akan jadi seimbang dengan suhu yang di luarnya. Okey, di suhu bilik. Okey. Kemudian apabila kita panaskan, okey, dia akan menerima haba yang lebih tinggi daripada api pula. Ya, api kita tahulah memang haba dia tinggi kan. Bila kita panaskan lagi, dia akan jadi lebih panas daripada suhu yang tadi tu. Yang dekat luar peti ais tadi tu. Contohnya lah, kalau kita dalam ruang tamu, okay, kita tak adalah rasa panas. Tapi bila kita hidupkan api kat dapur kan kita rasa panas kan. Jadi haba kat dapur tu tadi lebih tinggi daripada haba kat bilik kita kan. Tapi haba dekat bilik kita pula dia lebih tinggi pula kalau nak bandingkan dengan haba di dalam peti ais. Okay, jadi ais ini awalnya tadi dia menerima haba daripada dalam peti ais, dia keluar, dia menerima haba dari luar. Kemudian bila kita panaskan lagi, dia akan menerima haba yang lebih tinggi sampailah dia menjadi lebih panas daripada yang sepatutnya, sampailah dia mendidih. Okey. Jadi untuk tunjukkan lagi bagaimana air ataupun bahan ni, okey, dia apabila menerima haba dia jadi lebih panas, kita saksikan video ni. Baik, kat sini air ni sedang dipanaskan. Yang awak nampak macam bergerak tu sebenarnya dia gerakkan air tu, bukannya air tu dah mendidih. Sekarang makin lama dipanaskan, kita dapati suhunya semakin meningkat. Sebab apa suhu dia semakin meningkat? Sebab ia menerima haba, jadi ia semakin panas. Nampak tak? Sampai ke 89, 90, sampailah dia ke 100. Jadi macam cikgu sebut, suhu air mendidih ialah lebih kurang 100. Kat sini tunjuk 100 dan 101 darjah Celsius. Cuma dia tak ukur gunakan termometer lah, dia gunakan alat lain. Kita boleh nampak dia punya kenaikan suhu dia dalam komputer ni. Cuma cikgu nak sebut kat sini ialah apabila satu bahan tu dipanaskan, dia akan menerima haba dan suhunya akan meningkat. Dan begitulah perkara yang sebaliknya akan berlaku kalau satu bahan itu disejukkan, suhunya akan menurun. Okey, kat sini kita akan tengok gunakan thermal camera. Okey, bagaimana apa berlaku apabila air dipanaskan. Nampak tak ni, sekarang ni air ni belum dipanaskan lagi. Okey, dia baru diisi. Kemudian apabila dihidupkan, nampak tak bahagian pemanas dalam cerik ni, nampak tak dah bertukar warna. Maksudnya dia dah jadi panas lah. Okey, kan dalam cerik kan ada pemanas dia tu kan. Okey, kemudian dia akan memanaskan, nampak air yang berada di dalam. Nampak tak air ni macam separuh? Nampak air yang separuh ni dah berubah warna, maksudnya dia dah panas dah tu. Okey, nampak tak kat situ? Bermaksud bahan akan menjadi suhu dia meningkat apabila dipanaskan. Okey, apabila ia menerima haba, dia akan jadi semakin panas lah. Nampak tak? Okey, air tu jadi makin panas sekarang, dah menerima haba keseluruhannya. Nampak tak? Dalam ruang ni pun udaranya dah jadi semakin panas sebab air tu dah mula mendidih. Dia dah bertukar jadi wap air yang panas. Jadi itu yang kita cuba nak buat kesimpulan bahawa apabila bahan menerima haba, ia akan menjadi semakin panas, dan apabila ia kehilangan haba, kita sejukkan dia, dia akan menjadi semakin sejuk. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun Cikgu berikan.
Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.